Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang ke ceramah pada hari ini. Untuk perkembangan anak kita. Jadi sebelum saya mulakan saya punya ceramah, kami akan berbagi sedikit brosur. Brosur ini merupakan satu panduan yang merujuk untuk keselamatan di rumah. Dan kami juga ada sediakan satu link, di mana link tu boleh tengok slide yang kami bagi dengan berwasik yang dah kami invite tadi. Okey, sebelum kami memulakan ceramah pada hari ini, kita dengar semua. Okey, kami nak perkenalkan bagi datang berceramah. Okey, yang pertama sekali saya Ahmad Saiful. Dan ini kita Cikgu Airin yang ujung sekali ialah Cikgu Fadrul Syihal. Jadi kami semua ialah guru pelatih di kawasan kanak-kanak bila Jun 2019. Jadi kami akan mulakan ceramah kami. Yang pertama, jadi saya menjemput Cikgu Airin untuk memulakan ceramah. Okey, jadi saya akan mulakan ceramah saya yang pertama. Sebelum itu kami terdiri daripada 3 subtajuk, iaitu keselamatan dan fizikal, keselamatan fizikal diri dan fizikal, dan juga keselamatan emosi. Okey, tajuk yang akan saya bertanda adalah dari keselamatan di rumah. Okey, seperti yang kita selalu dengar, terdapat banyak kes yang melibatkan kanak-kanak, terutamanya lebih serius kes kemalangan kanak-kanak yang menyebabkan kematian dalam kalangan kanak-kanak. Okey, contohnya kes dapat okey, contohnya yang ni antara kes kemalangan di mana kes ini melibatkan seorang murid darjah 3 sekolah kebangsaan Bayan Baru yang ditumbuhi luntung, okey, dalam sebuah kebakaran di mana kanak-kanak ni dia mengidap penyakit sawat, okey, yang menyebabkan dia tidak dapat yang seterusnya adalah kes kanak-kanak lemas dan juga kes kanak-kanak jatuh daripada tangga. Okey, agak-agaknya kenapa kemalangan seperti ini terjadi? Okey, salah satunya adalah ibu bapa yang tidak peka ataupun mereka jual, dan juga mereka kurang kesedaran tentang aspek keselamatan kanak-kanak ini. Okey, contohnya kecederaan yang boleh menyebabkan yang kanak-kanak akan alami apabila mereka terlibat dalam kemalangan adalah contohnya patah, contohnya patah kaki, patah jari ataupun sebagainya. Dan apabila patah ni, bila mereka tidak dirawat, ia akan menyebabkan lebam ataupun kecederaan dalaman, khususnya apabila yang menyebabkan apabila tulang itu dia termasuk ke dalam paru-paru dan ia akan mengancam kanak-kanak. Okey, yang seterusnya tersenyum. Tersenyum ni paling biasa berlaku bila kanak-kanak ni mereka kanak-kanak ni seperti dalam kita tahu mereka sangat aktif dan mereka akan berlari ke mana saja yang mereka suka, dan mereka akan tersenyum bila lantai ataupun yang sedikit. Okey, yang seterusnya lebam dan pingsan. Okey, kecederaan yang seterusnya adalah luka-luka dan juga melecur dan sawan. Okey, apabila yang lebih serius lagi adalah kecederaan dalaman dan cacat. Okey, jika kalau sesuatu kecederaan tu dia tidak akan dirawat ataupun diberi rawatan pada masa yang tepat, ataupun mereka dia dibiarkan pada dalam masa yang lama, okey, kanak-kanak tersebut mereka akan cacat apabila mereka meningkat dewasa. Yang seterusnya adalah dari segi kecederaan otak dan lubang darah dan juga otak gigi. Okey, yang pertama adalah dari segi keselamatan peralatan di rumah. Okey, di Malaysia kecederaan adalah punca kematian pada kanak-kanak. Okey, di mana kanak-kanak ni mereka
bahagian ni kebanyakan adalah kerana kecederaan, sama ada dari segi kecederaan luaran ataupun kecederaan dalaman. Okey, bagi memastikan kanak-kanak ini mereka keselamatan mereka terjamin ataupun mereka bebas daripada bahaya ini. Okey, kunci utama adalah untuk ibu bapa perlu alert ataupun peka dengan kemungkinan yang bakal berlaku ataupun pada situasi yang sangat berbahaya. Okey, kemalangan biasanya berlaku pada lewat petang ataupun lewat malam. Okey, di mana kanak-kanak ni mereka akan berasa sangat mengantuk ataupun letih pada waktu ini. Okey. Okey, bila kanak-kanak ni mereka sangat mengantuk, maka mereka akan kerap ataupun mereka akan sangat mudah terlibat dengan sesuatu kemalangan. Dan juga keselamatan kanak-kanak perlu diperhatikan melalui beberapa aspek, iaitu di kawasan pembahagian rumah, alatan, makanan dan juga sikap keluarga. Okey, untuk aspek yang pertama adalah di ruang tamu. Okey, salah satunya adalah ibu bapa ataupun pihak penjaga perlu memastikan ruang tamu adalah kedap dan pintu sentiasa ditutup. Okey, tujuannya adalah untuk mengelakkan kanak-kanak itu mereka mereka mudah lari keluar, khususnya ke jalan raya, dan juga pintu juga sentiasa mudah ditutup, khususnya pintu di bilik air ataupun pintu di dapur. Okey, seterusnya adalah guna penghadang bucu pada bucu yang tajam. Okey, yang ni kita sering mendengar yang kanak-kanak ni mereka tercedera apabila mereka terlanggar bucu, khususnya bucu meja ataupun bucu yang tajam pada kerusi. Okey, bila ibu bapa mereka menggunakan penghadang bucu ini, maka mereka dapat mengurangkan risiko kemalangan ataupun sekiranya terjadi kemalangan, mereka akan kecederaan kanak-kanak tersebut dapat diminimumkan. Okey, yang terakhir, salut bahagian kaca dengan plastik, kerana bahagian kaca yang ada pada perabot, khususnya meja, okey, meja hiasan dan juga tingkap ataupun kaca ataupun rak buku, rak sesuatu, mereka akan mudah pecah dan dia akan menyebabkan kanak-kanak ni mudah tercedera. Okey, yang seterusnya adalah di dapur. Okey, yang pertama adalah pastikan alatan yang tajam disimpan dengan baik, contohnya pisau, garpu ataupun gunting dan sebagainya. Kerana kanak-kanak ini mereka tidak tahu, mereka tidak dapat mengenal pasti ataupun mereka tidak sedar akan betapa bahayanya alat-alat yang tajam ini, sehingga alat yang tajam ini boleh mengancam nyawa mereka. Yang seterusnya, buang atau simpan beg plastik dengan serta-merta. Kenapa kita perlu buang ataupun simpan beg plastik dengan serta-merta? Kerana beg plastik ni dia akan kedap udara. Okay, dan juga kanak-kanak ni mereka sangat aktif dan mereka mempunyai tahap imajinasi yang sangat tinggi. Contohnya mereka berimajinasi bahawa mereka merupakan seorang angkasawan dan juga mereka terbang, dan mereka akan letakkan plastik tu dekat kepala mereka. Kalau jadi ibu bapa tu, mereka perlu simpan plastik ni di tempat yang selamat, ataupun mereka boleh tebuk plastik itu dengan lubang supaya dia dapat meminimumkan kemalangan. Yang seterusnya, memastikan peralatan memasak berada di tempat yang selamat, khususnya peti api dan sebagainya. Yang seterusnya adalah keselamatan di bilik tidur. Ibu bapa haruslah larang kanak-kanak yang bermain di katil tingkat 2, kerana ia akan meningkatkan risiko kanak-kanak untuk jatuh. Dan juga seterusnya, ibu bapa sekiranya mereka mempunyai anak yang kurang daripada 6 tahun, maka mereka harus elakkan meletakkan kanak-kanak mereka untuk tidur di katil yang mempunyai 2 tingkat. Seterusnya, pastikan ada jalan keluar dari bilik.
untuk memastikan kanak-kanak mereka mempunyai jalan ataupun mereka selamat sekiranya berlaku sebarang kecemasan, contohnya kebakaran dan juga sebagainya. Okey. Yang ketiga, lengkapkan jeruji tingkap selamat tetapi boleh dibuka. Okey. Contohnya kita sering terdengar apabila berlaku sebarang kemalangan di mana kanak-kanak mereka tidak mempunyai jalan keluar kerana jeruji tingkap mereka adalah tidak dapat dibuka. Di sebelum memang harus. Seterusnya adalah dari segi keselamatan di bilik air. Ibu bapa ataupun pihak penjaga perlu memastikan pintu bilik air dan tandas sentiasa ditutup. Kenapa perlu memastikan pintu air dan tandas sentiasa ditutup? Kerana kanak-kanak ini mereka akan mudah untuk berlari ke dalam bilik air, dan seperti yang kita tahu bilik air merupakan tempat yang sangat berbahaya kerana sangat licin. Yang seterusnya, ibu bapa perlu tutup bekas air yang penuh dengan penutup ataupun apa sahaja, kerana ia akan menyebabkan kanak-kanak mereka akan mempunyai rasa ingin tahu ataupun mereka ingin bermain di dalam air sehingga ia meningkatkan risiko mereka untuk lemas walaupun air itu sangat kecil. Seterusnya, gunakan alas getah ataupun tuala sebagai alas untuk mengelakkan kanak-kanak tersebut daripada tergelincir ataupun mereka terhantuk ke benda-benda yang terdapat di air. Dekat sini kami senaraikan beberapa cara untuk elakkan kanak-kanak daripada terjatuh, iaitu contohnya elakkan menggunakan tangga-tangga yang gelap. Bahaya risiko ini kanak-kanak akan sangat berisiko untuk terjatuh apabila mereka menggunakan tangga yang gelap pada waktu malam di mana mereka tidak dapat melihat anak tangga dengan betul. Mereka tidak dapat menjaga langkah mereka. Yang seterusnya, pastikan perabot disusun dengan betul. Contohnya elakkan menyusun perabot di tempat yang berhampiran dengan tingkap, kerana ia akan menyebabkan kanak-kanak mereka mudah untuk mencapai tingkap tersebut apabila mereka naik ke atas sesuatu perabot tersebut. Ibu bapa juga haruslah elakkan meletakkan perabot di tempat yang kanak-kanak mereka mudah untuk langgar. Apabila mereka terlanggar dengan perabot, kemungkinan risiko kecederaan akan meningkat. Seterusnya, letakkan penghadang pada balkoni, kerana penghadang pada balkoni ini sangat penting untuk mengelakkan kanak-kanak daripada terjatuh pada tingkat pada aras yang sangat tinggi. Kanak-kanak mereka akan mudah terjatuh apabila ada lantai yang sangat leceh, dan apabila mereka terjatuh dan tiada penghadang yang menghadang mereka, maka mereka akan jatuh khusus. Contohnya mereka boleh jatuh dari tingkat dari aras 1, aras 2, sebagai ibu bapa, kita juga haruslah memastikan alat permainan mempunyai aspek keselamatan ataupun menepati beberapa ciri aspek keselamatan. Contohnya, ibu bapa perlu memastikan alat permainan mereka tidak bertali lebih daripada 30 cm. Kerana apabila tali dia sangat panjang, maka kanak-kanak ni mereka akan mudah dijerut oleh tali, dan apabila terjerut mereka akan mungkin mengalami kesukaran bernafas ataupun sehingga boleh melancapkan mereka. Yang seterusnya, elakkan struktur permainan yang mudah pecah ataupun berbulu. Permainan yang mudah pecah, contohnya permainan yang kaca ataupun struktur dia sangat lemah dan sangat tidak kukuh. Apabila
makan sisa-sisa yang macam tersebut. Okey, seterusnya ibu bapa juga harus mengelakkan daripada memberi makanan alat permainan yang untuk yang sangat kecil untuk anak-anak bermain, kerana kanak-kanak ini mereka mudah untuk menelan ataupun mereka tidak dapat membagikan mereka tidur. Betul? Punya bahaya tu. Betul? Betul, saya setuju dengan Puan Fatin. Anak dia Akidah. Ya betul, anak Puan Fatin bilang betul lah. Masuk ke dalam itu. Lepas tu bawa ke hospital. Taklah saya semua baiklah. Sebaik jumpa kan. Semua dia itu kat sini lah. Betul, sebab tu kita kena elakkan daripada kanak-kanak alat permainan yang sangat kecil. Okey, okey, ya, sangat bahaya. Okey, dia juga apabila kanak-kanak tertelan ataupun mereka termasuk ke dalam badan mereka, ia akan meningkat saluran pernafasan mereka dan menyebabkan kanak-kanak ini mereka tidak dapat bernafas. Yang seterusnya, memastikan alat permainan bermotor selamat digunakan. Ya, kita contohnya alat permainan sekarang ni dia banyak menggunakan motor ataupun menggunakan enjin. Contohnya kereta kawalan jauh ataupun helikopter, kereta api. Okey, alat ni mereka akan mudah menyebabkan kecederaan pada kanak-kanak apabila mereka gagal untuk mengawal pergerakan alat permainan ini. Dan alat permainan yang bermotor ini mereka akan berkemungkinan menyebabkan renjatan elektrik, walaupun elektrik ini sangat kecil, tetapi risiko kecederaan juga akan meningkat. Okey, dari segi bahan dan alatan yang berbahaya, okey, ibu bapa juga haruslah melebarkan bahan-bahan yang beracun, okey, menggunakan pelekat-pelekat supaya kanak-kanak ataupun ibu bapa tahu bahan itu beracun dan mereka dapat menyimpan di tempat yang selamat, dan juga mereka dapat jauhkan daripada kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya simpan bahan yang beracun di tempat yang tidak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Contohnya bahan terbakar, bahan sabun ataupun racun seperti pembasmi rumah. Okey, seterusnya apabila ibu bapa simpan di tempat yang tidak dapat dicapai, maka kanak-kanak mereka dapat mengurangkan risiko daripada kanak-kanak terdedah kepada benda-benda yang berbahaya seperti ini. Okey, seterusnya ibu bapa juga perlu memastikan bahawa cat yang mereka gunakan di rumah bebas daripada bahan pelambang, kerana bahan pelambang ini akan menjejaskan kesihatan kanak-kanak. Okey, untuk sekiranya kanak-kanak ini mereka lebih sensitif ataupun mereka alah kepada bahan-bahan berbahaya ini, mereka akan mengalami beberapa simptom seperti sukar untuk nafas dan sebagainya. Okey, seterusnya ibu bapa juga harus menggunakan barangan elektrik yang diiktiraf oleh SIRIM saja bagi memastikan barang elektrik itu betul-betul selamat. Okey. Dengan ini risiko untuk bahan elektrik tersebut mengalami kebocoran arus elektrik ataupun meletup akan dapat dikurangkan. Yang seterusnya, simpan ubat-ubatan di tempat yang khas, supaya kanak-kanak ni mereka tidak mudah untuk mencapai ubat tersebut dan mereka tidak dapat pastikan ubat tersebut boleh dimakan ataupun tidak. Mungkin kanak-kanak ini mereka akan menganggap bahawa ubat tersebut merupakan gula, khususnya ubat yang mempunyai warna sangat menarik dan juga bentuknya sangat menarik, maka mereka akan menelan ataupun cuba ubat tersebut. Seterusnya, bagi memastikan keselamatan kanak-kanak di rumah dan betul-betul terjamin ataupun mereka sangat selamat berada di rumah, maka ibu bapa haruslah mempunyai kesedaran yang tinggi dan juga tindakan awal
untuk mengelakkan kanak-kanak ini daripada terlibat dalam peperangan. Contohnya ibu bapa khususnya ayah yang merupakan perempuan haruslah mengelakkan ataupun tidak mengamalkan tabiat merokok di dalam rumah, kerana kebanyakan apabila ibu bapa merokok di dalam rumah, maka risiko untuk dia akan meningkatkan risiko kebakaran. Khususnya apabila rokok itu ada terdapat api. Seterusnya ibu bapa juga haruslah belajar kaedah pertolongan cemas untuk kanak-kanak. Pertolongan cemas ini sangat penting, tidak kira untuk kanak-kanak ataupun untuk orang dewasa, kerana ia dapat menyelamatkan seseorang dalam masa yang sangat singkat. Contohnya apabila kanak-kanak itu terjungkit, maka adalah terlalu lambat sekiranya tolong yang belum sampai. Dan apabila ibu bapa mereka mempunyai ilmu pertolongan cemas yang baik, contohnya macam mana nak selesaikan masalah terjungkit itu, ia dapat menyelamatkan yang kanak-kanak ini. Yang seterusnya, jangan biarkan anak-anak bermain mercun sendirian, khususnya pada perayaan ataupun acara-acara tertentu. Seterusnya, ibu bapa haruslah mengajar anak untuk menggunakan telefon sekiranya berlaku kecemasan. Ibu bapa perlu mendedahkan kanak-kanak dengan nombor contohnya bomba, sejulan dan juga polis. Tetapi ibu bapa juga harus menasihati anak-anak supaya tidak menelpon ataupun menghubungi nombor-nombor tersebut dengan sembarangan. Seterusnya saya serahkan kepada Syuha. Baiklah, seterusnya saya akan sambung tentang keselamatan diri dan fizikal anak-anak perempuan di rumah. Okey, sebelum tu saya akan kenalkan satu isu yang baru saja terjadi pada bulan Oktober 2 Oktober 2022, iaitu suami rogol anak, isteri jangan diam. Tajuk isu tersebut. Okey, saya bacakan sedikit. Isu ini berkaitan dengan seorang bapa yang dihukum penjara selama 428 tahun dan 140 sebatan oleh Mahkamah Seksyen di Melaka atas 28 pertuduhan merogol, melakukan persetubuhan luar kaki dan amang seksual terhadap 2 anak kandung. Baru je terjadi pada bulan Oktober. Tak sama kan? 2 Oktober itu. Okey, seterusnya adalah jenayah seksual kanak-kanak. Saya tunjukkan sedikit statistik daripada bulan Januari hingga Jun 2020. Telah berlaku 1,721 kes di Malaysia. Okey, bukan setahun ya, setengah tahun, tapi dah sebanyak tu kes yang berlaku. Jadi yang melibatkan sumbang mahram telah berlaku 106 kes. Jadi bila kita tengok pada jumlah ni, kita jangan pandang enteng ya tuan-tuan, sebab jumlah ni tak sepatutnya berlaku pun. Ya, sebab dia merupakan sumbang mahram yang melibatkan ahli keluarga terdekat kanak-kanak itu sendiri. Jadi sepatutnya benda ni sangatlah tak patut berlaku lah. Dan jumlah ni kian meningkat dari tahun ke tahun. Jadi seterusnya saya akan terangkan terlebih dahulu sedikit tentang maksud keselamatan fizikal atau keselamatan diri. Yang pertama, keselamatan fizikal ni ia melibatkan seseorang tu dia bebas daripada segala ancaman, penderitaan ataupun kesakitan yang berpunca daripada pencederaan atau perangan. Jadi kecederaan ni boleh berpunca daripada kecederaan tanpa niat, contohnya macam malangan lah, dan kecederaan dengan niat, contohnya macam penderaan dan pencurikan. Kini kalau penderaan seksual ni dia termasuk bawah kecederaan tanpa niat. Okey, seterusnya kita akan tengok pula definisi penderaan seksual. Penderaan seksual adalah bila kanak-kanak tu teraniaya dari segi seks,
sama ada mengambil bahagian sebagai peserta ataupun pemerhati dalam apa-apa bentuk aktiviti seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks dengan tujuan memuaskan nafsu orang tu ataupun orang lain. Jadi definisi yang diambil daripada Akta Kanak-kanak 2001. Maksudnya eksploitasi seks ni boleh jadi contohlah sang ayah tu memuaskan nafsu terhadap anak dia sendiri ataupun dijadikan anak dia tu sebagai bahan pemuas nafsu orang lain. Contohnya dia rakam anak dia buat apa benda apa semua tu, dan dia sebarkan benda tu untuk dijual. Jadi dia dapat duit untuk dadah ke macam lah. Jadi seterusnya adalah pengabaian pengawasan. Yang ni yang saya nak masuk dan nak tekan kepada perempuan tentang tanggungjawab perempuan lah, terutamanya sebagai seorang ibu ya. Pengabaian pengawasan merangkumi kegagalan ibu bapa atau penjaga untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak, menyebabkan kanak-kanak mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat. Ini dalam Akta Kanak-kanak 2001. Seterusnya saya tunjukkan statistik perlindungan kanak-kanak kes dan mengikut jaminan. Jadi yang dicedera dan dianiaya yang Seksyen 17/1A itu dari segi seksual berlaku 831 kes. Manakala Seksyen 17/1B yang ni berlaku lebih banyak, iaitu sebanyak 1084 kes dari segi seksual. Yang mengejutkan apa? Yang mengejutkan adalah mereka anak-anak yang ni tidak dilindungi oleh bapa atau penjaga di atas kecederaan dan penganiayaan tersebut. Jadi saya sentuh sedikit tentang pengertian kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan daripada ibu bapa ni. Jadi 17(1)A saya baca ya. Kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan kanak-kanak itu akan didera dari segi fizikal atau dicederakan dari segi emosi atau dianiaya dari segi seks oleh ibu atau bapa atau penjaga atau seorang ahli keluarga yang lain. Okey, itu yang 800 lebih tadi. Yang ni yang 1000 lebih tadi, yang 17(1)B itu, kanak-kanak tu telah atau besar kemungkinan kanak-kanak tu dicederakan dari segi fizikal atau dari segi emosi atau dianiaya dari segi seks dan ibu bapa penjaga yang tahu tentang kecederaan atau penganiayaan tu kemungkinan sedemikian telah tidak melindungi atau tidak mungkin atau melindungi kanak-kanak tu daripada kecederaan atau penganiayaan sedemikian. Maksudnya yang 1000 lebih tadi, disebabkan ibu bapa atau penjaga tidak melindungi kanak-kanak tu, jadi Jabatan Kebajikan Masyarakat terpaksa mengambil alih tugas tersebut. Seterusnya, mangsa sumbang mahram estate. Jadi di sini saya nyatakan 5 punca yang dipetik daripada Kereta Akhbar, iaitu kenapa mangsa atau ahli keluarga ni rasa macam was-was untuk bawa kes-kes ni ke muka pengadilan. Yang pertama, sebab pelaku tersebut mempunyai reputasi yang baik. Selalunya kan sekarang dah ada kes yang maafkan saya macam marah-marah sikit, macam ustaz-ustaz berpakaian yang baik, sopan, tapi di pusat tahfiz melakukan begitu banyak kes-kes seksual, rokok dan sebagainya. Okey, tu dekat pelajar, apatah lagi tak tahu dah kan, dekat anak-anak sendiri ke apa semua. Okey, yang kedua, status bapa yang dipegang oleh pelaku tersebut yang merupakan penanggung satu-satunya keluarga tu. Jadi macam kita semua bergantung harap kat dia. Jadi kalau dia masuk penjara, siapa nak tanggung kita macam tu. Yang ketiga, sikap mangsa yang liar dan tidak mendengar kata keluarga. Yang keempat, keluarga pihak pelaku tidak dapat menerima hakikat pelakuan sumbang mahram tersebut. Ni keluarga yang mak ayah kepada si bapa tu, mak ayah si bapa apa semua. Jadi tak nak berlaku kegaduhan dalam keluarga, jadi didiamkan saja kes tersebut. Yang terakhir adalah ubutan terhadap mangsa. Maksudnya kalau kau bagi tahu mak kau, aku bunuh mak kau. Macam tu. Okey. Seterusnya adalah jenis kenderaan. Yang pertama adalah dari segi fizikal, iaitu melakukan sentuhan seksual di mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak sama ada berpakaian secara penuh atau tidak. Yang kedua, memperkosa atau memasukkan sesuatu objek atau bahagian tubuh ke dalam mulut, faraj atau dubur seorang kanak-kanak. Yang ketiga, memaksa atau memujuk seorang kanak-kanak untuk mengambil bahagian dalam sebarang bentuk aktiviti seks. Dan yang keempat, memberi tekanan kepada kanak-kanak untuk menanggalkan pakaian mereka atau menyentuh alat kelamin seseorang. Okey, jadi seterusnya adalah kenderaan bukan fizikal. Saya minta maaf ni sebab menggunakan banyak perkataan yang agak seterusnya adalah kenderaan bukan fizikal. Yang pertama adalah
dan menggalakkan seorang kanak-kanak untuk menonton atau mendengar aksi seks. Saya pernah tengok satu video dekat TikTok ni, tapi saya tak tunjukkan sebab video tu agak mengaibkan. Dia menceritakan macam mana dia sebagai mangsa ayah dia, yang bila dia dah tengah malam, dia dah masuk tempat tidur, tiba-tiba dia sangat takut bila dengar ayah dia balik, lepas tu buka TV. Sebab bila dia dengar ayah dia buka TV tu, yang dia tahu apa yang ayah dia tonton. Jadi lepas ayah dia tutup TV tu, dia tahu ayah dia akan datang dekat dia untuk melepaskan. Jadi dia cerita benda tu di aplikasi TikTok. Dan itulah, jadi benda tu betul-betul terjadi dalam masyarakat kita ya. Okay, baiklah. Yang kedua, bersebahat dengan tidak melaporkan atau membiarkan penderaan berlaku walaupun tidak mengambil bahagian secara aktif. Inilah yang terjadi kepada ibu-ibu. Kerana jadi kiranya kalau ibu-ibu tidak melaporkan, anda dikira bersebahat ya, dalam mengeksploitasi keselamatan anak-anak anda. Okay. Yang ketiga, menunjukkan bahan-bahan ucap kepada seorang kanak-kanak. Yang keempat, kenderaan juga termasuk dalam talian, termasuk membuat, menonton, mengedar bahan yang usaha penderaan seksual terhadap kanak-kanak, membenarkan orang lain membuat, menonton atau mengedar gambar-gambar penderaan seksual kanak-kanak. Dan yang terakhir adalah mengeksploitasi kanak-kanak secara seksual untuk wang, kuasa atau status kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya adalah pesan kepada kanak-kanak. Jadi bila semua benda ni berlaku, ada beberapa pesan yang akan terkesan dekat anak-anak tersebut. Kayaknya perempuan boleh tengok pada anak-anak perempuan, jika terdapat ciri-ciri tersebut, segeralah ambil tindakan. Jadi kesan yang pertama, mempunyai rasa rendah diri yang teruk. Yang kedua, berasa dirinya tidak berharga. Ialah sebab dia dibuat oleh abang sendiri ataupun ayah sendiri, aku sendiri, orang-orang yang dia percayai. Jadi mana dia nak letak lagi rasa harga tu? Yang ketiga, mempunyai pandangan yang tidak normal atau terpesong mengenai seks. Okey, yang keempat, suka menyendiri dan pasif yang melampau. Yang kelima, tidak mempercayai orang dewasa. Dan yang terakhir adalah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mencederakan atau membunuh diri. Sampai ke tahap itu ya, walaupun kanak-kanak. Okey, yang seterusnya adalah peranan dan tindakan oleh ibu. Ibu yang putih, bapa yang kuning dan hijab dan bapa. Okey. Dan ibu sentiasa cakna akan keadaan anak-anak. Yang kedua, terus bertanya jika terdapat sesuatu yang mencurigakan. Kalau ada pesan pam ke dekat badan ataupun dia terlebih diam ke semenjak ni, macam selalunya dia aktif lah, tapi tiba-tiba dia macam pasif sangat. Okey, yang ketiga, selalu memantau keberadaan dan aktiviti anak. Yang keempat, sering berkomunikasi dengan anak. Bila kita selalu luangkan masa balik sekolah dengan anak tu, banyak bersembang, jadi anak pun takkan rasa kekok untuk meluahkan rasa dan isi hati dia terhadap kita, walaupun benda tu macam memalukan dia. Yang seterusnya adalah mempercayai kata-kata anak. Yang ni yang paling penting ya, sebagai ibu. Sebab bapa, maaf ya, tapi tergolong dalam golongan yang orang boleh percayai. Okey, bapa pula menjaga batas sentuhan terhadap anak. Seterusnya, memainkan peranan sebagai ayah, iaitu pelindung pada anak, bukan perosak anak ya. Okey. Yang ketiga, cakna terhadap pergerakan individu yang datang ke rumah. Pernah dengar tak perempuan kes yang kawan dia rogol anak dia tu? Dia jemput kawan dia datang ke rumah, jadi last sekali kawan dia yang makan anak dia macam tu. Sebabkan kawan baik, jadi terlalu percaya sampai ke situ. Okey, lepas tu mengasingkan tempat tidur dengan anak jika sudah cukup umur. Dan akhir sekali, sentiasa mengasihi dan memberi perhatian kepada anak. Okey, seterusnya dari segi peranan ibu bapa pula, menjaga batas aurat sesama ahli keluarga dalam rumah. Walaupun kita ahli keluarga, tapi kita semua dah besar-besar kan. Jadi kita kena nasihatkan anak-anak untuk saling menjaga dari satu sama lain. Yang kedua, memberi pendidikan seksual yang sewajarnya kepada anak. Mengajar seni mempertahankan diri kepada anak. Memantau keberadaan dan aktiviti anak jika ahli keluarga lain datang ke rumah. Tiba-tiba kita sibuk masak ke apa ke sebab sambung orang lain, anak tak tahu ke mana macam tu. Jadi kan, aku ada orang bawa dia senyap-senyap masuk bilik, tak tahu apa jadi macam tu. Jadi kena tutup.
Seterusnya adalah segera mengambil tindakan jika berlaku sesuatu yang tak diingini. Pada tindakan yang seterusnya, bincang dengan anak mengenai sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Ajar anak untuk meluahkan perasaan tidak selesa menggunakan kata-kata. Yang ketiga, ajar mereka tentang tubuh badan mereka dan gunakan istilah yang sesuai bila mengajar mereka tentang bahagian badan. Jangan memaksa atau menekan anak untuk bermesra sewenang-wenangnya walaupun dengan sanak saudara sendiri. Yang kelima, memastikan rumah anda adalah rumah yang selamat untuk anak anda. Dan yang terakhir sekali saya ulang adalah percayakan anak anda. Percayakan anak anda, ya. Seterusnya adalah tanda amarah kecederaan seksual. Dari segi tanda-tanda fizikal, kesukaran berjalan atau duduk, pakaian dalam yang berdarah, koyak atau kotor, sakit, cedera atau rasa gatal pada bahagian kelamin, dan kerap membuang air kecil atau diabetes. Okey, seterusnya dari segi tanda-tanda fizikal pula, menjauhkan diri daripada orang lain, menunjukkan tanda-tanda kemurungan, perasaan atau rasa takut, menyakiti diri sendiri, perubahan mengejut di pusat BAKK, menunjukkan tingkah yang agresif, lari daripada rumah atau pusat BAKK, sebab dia rasa macam dia nak larikan diri daripada semua orang, sebab dia dah rasa hina, takut. Okey, seterusnya tiba-tiba bersikap menjaga atau melindungi daripada yang lain. Sebab benda tu dah jadi dekat dia, jadi dia tak naklah benda yang sama jadi dekat daripada dia yang lain. Jadi yang terakhir adalah beberapa mimpi ngeri atau kejadian kencing malam tidak normal. Jadi seterusnya yang terakhir adalah tuan-tuan boleh hubungi JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk laporkan kepada Pegawai Pelindung Masyarakat, talian Nur 15999 untuk bagi maklumat terperinci berkenaan kes kenderaan ni. Tapi yang syoknya dekat talian Nur ni adalah kerahsiaan kita terjaga. Memang bawah JKM, bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya adalah hospital. Kadang-kadang yang dibawa ke Jabatan Kecemasan ataupun pesakit luar kerana kenderaan dapat layanan special ya oleh pihak hospital, mereka akan dirujuk terus ke pusat perhentian setempat, iaitu One Stop Crisis Center di hospital tersebut. Yang terakhir, benda paling penting adalah polis. Sebab apa? Sebab bila kita bagi tahu polis, pihak perubatan akan boleh segera melakukan check up. Betul ada. Itu sebagai bukti. Mungkin kan ada beberapa jam lepas diuber ke apa. Betul. Jadi bila ada laporan polis ni ataupun kenyataan dari pihak polis untuk segerakan pemeriksaan oleh pegawai perubatan, jadi akan memudahkanlah kerja-kerja tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada cikgu saya. Saya akan sambung keselamatan yang slide yang terakhir, iaitu keselamatan emosi. Okay, sebelum kita masuk, kita tahu berapa emosi. Okay, menurut English Dictionary, emosi merujuk kepada kegiatan pergolakan fikiran, perasaan, nafsu dalam keadaan mental yang kuat. Yang kedua, emosi juga merujuk kepada suatu perasaan yang khusus dalam keadaan biologi dan psikologi yang cenderung untuk berubah. Jadi kita tahu kita sebut pasal emosi ni, dia ada kaitannya dengan tindakan seorang. Jadi kat sini kita fokuskan kepada tindakan anak-anak dari aspek emosi tu. Okay, kita tahu kan emosi ni dia ada beberapa jenis. Jadi kat sini saya nyatakan 6 jenis emosi. Yang pertama ialah marah, gembira, sedih, takut, terkejut dan gembira. Ini jenis-jenis emosi yang kita tahu lah. Okey, saya teruskan kepada komponen-komponen emosi. Jadi bila kita beremosi, dia ada beberapa komponen yang kita. Yang pertama ialah respon tubuh dalam. Yang kedua, keyakinan kognitif. Yang ketiga, ekspresi wajah. Dan yang keempat, reaksi terhadap emosi. Okey, kat sini kita boleh tengok emosi. Apa ni orang kata ekspresi wajah emosi. Jadi kita ni sebagai ibu bapa, kita kena tahu pula macam mana ekspresi wajah anak kita. Mungkin setiap anak tu dia berbeza dari segi ekspresi wajah. Jadi kita kena tahu. Inilah contoh-contoh ekspresi wajah emosi untuk manusia.
Okey, tuan-tuan semua, kita kena tahu kenapa pentingnya pengurusan keselamatan emosi. Ada yang pertama ialah untuk membuat sebagai pembuat keputusan. Jadi emosi manusia ini merupakan sesuatu yang penting dalam proses mendapatkan maklumat. Jadi maklumat tersebutlah yang mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan oleh kamu. Yang kedua ialah meramalkan aku. Jadi melalui emosi ini kita dapat membantu kanak-kanak mengenal pasti serta meramalkan aku sendiri dan orang lain. Jadi bila kita tahu emosi kita macam ni, jadi kita boleh tahu lah apa yang akan kita buat berdasarkan emosi. Contoh kita marah hari ini, jadi kita boleh expect lah apa kita akan buat bila kita marah. Jadi kat sini lah kita melalui kita ramal ni, kita dapat kita dapat kawal lah. Kita dapat kawal kita punya emosi. Okey, yang kedua ialah pembinaan sepadan. Jadi apabila kanak-kanak ni dia merasa tidak selesa dengan tingkah laku individu lain, emosi akan memberi isyarat kepada dirinya. Jadi kat sini dia sedar bagaimana perubahan emosi itu mempengaruhi dia terhadap seseorang. Yang kedua ialah komunikasi. Jadi dengan melalui emosi juga kita kadang-kadang dapat membantu untuk mereka berkomunikasi dengan orang lain. Apa bila dia faham kan, dia faham emosi kawan dia tu macam ni, jadi dia tahu cara-cara nak komunikasi. Contohnya dia faham kawan-kawan dia tu sedang sedih, jadi cara interaksi dia akan sedikit berbeza. Jadi bila kita cakap ni, emosi ni dia membantu kita untuk berkomunikasi mengikuti keadaan. Yang seterusnya, melalui emosi kita boleh mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi kadang-kadang mengetahui kegembiraan melalui perasaan yang iaitu suka dan ceria. Yang seterusnya adalah kesatuan. Emosi yang terdapat dalam diri kita boleh dimanipulasikan dalam membina hubungan sesama manusia. Jadi melalui emosi ni kadang-kadang dia boleh membina satu hubungan. Misalnya contoh emosi aku, emosi saya, kadang-kadang kita dia suka dengan boring contoh. Atau kawan dia pun suka dengan boring. Jadi kat situ dia boleh jadi kawan rapat. Dan ini sebab sedikit lah kenapa pentingnya pengurusan emosi. Dan seterusnya ialah kesan kecelaruan emosi. Tapi kat sini kita ada dua kesan, iaitu kesan terhadap fizikal dan kesan terhadap psikologi. Jadi dari segi fizikal ni, kompas semua, kalau kita boleh tengok anak-anak kita sekiranya mempunyai dari segi fizikal, kita boleh tengok sekiranya dia ada dia ada ketegangan kat bahagian tengkuk dengan bahu dia. Dari situ kita boleh detail. Bila dia mengadu dia ada sakit bahu-bahu tengkuk tu, maksudnya dia ada sedikit kecelaruan. Yang seterusnya ialah pernafasan yang tidak teratur. Yang kedua, yang ketiga degupan jantung meningkat, sejuk di bahagian jari kaki dan tangan, kejangan otot kaki dan lain-lain. Dan yang keempat ialah tekanan darah tinggi yang menyebabkan peningkatan hormon ini untuk campur. Jadi kat sini pentinglah kita sebagai ibu bapa untuk mengesan kecelaruan emosi melalui kesan fizikal ni. Dan yang seterusnya ialah kesan terhadap psikologi. Okey, yang pertama ialah pembunuhan, iaitu reaksi normal terhadap tekanan. Kadang-kadang ni bila dia mengalami tekanan, dia akan cenderung untuk berlaku pembunuhan. Yang kedua adalah kebimbangan. Kebimbangan ni apabila seseorang merasa takut, dan kebimbangan ni biasanya dia akan takut walaupun tak ada apa pun, walaupun dia tak ada pembahaya, tapi dia rasa takut. Dan yang ketiga adalah menyendiri. Individu mengalami kecelaruan emosi cenderung kepada menyendiri. Yang ketiga adalah melepaskan emosi amarah kepada orang lain. Di sini kita boleh kesan melalui apabila dia dekat sekolah tu dia suka mengganggu orang, dia dengan kata, dia ada masalah dari segi emosi marah. Dan yang ketiga adalah hilang selera makan. Bila hilang selera makan, kita nampak dia hilang selera makan, kita boleh rasa ada dia ada benda. Jadi apabila berada di mana ni, dia menyebabkan banyak perkara, tekanan darah yang rendah dan sebagainya, yang saja ikut badan dia. Dalam ini saya ada tunjukkan sikit artikel daripada
daripada apa yang orang kata brand dari KL. Dari KL ni dia satu pertubuhan untuk mencegah apa ni orang bunuh diri. Dan kat sini dia ada nyatakan bahawa kanak-kanak pun pernah membunuh mereka masalah emosi dan dia cenderung untuk bunuh diri. Jadi kita sebagai ibu bapa kita tahu perkara-perkara macam ni. Di sini saya ada lampirkan langkah dan tindakan ibu bapa ada keselamatan masa kanak-kanak. Ialah yang pertama, kita ni sebagai ibu bapa perlu menjadi role model. Role model, okey. Jadi kita bila jadi role model ni, kita sebagai ibu bapa terlebih dahulu perlu membaiki kalau kita dah mengawal emosi semasa bersama kanak-kanak. Jadi kita sebagai ibu bapa bila kita rasa marah dan sebagainya, kita perlulah lepaskan pada tempat yang betul. Kita kalau boleh jangan lepaskan pada kanak-kanak. Yang kedua, kita perlu membantu kanak-kanak itu mengurus emosi. Jadi kita nak membantu kanak-kanak ini emosi mereka. Pertama, kita perlu mengajar kanak-kanak mengawal perasaan. Yang kedua, membantu kanak-kanak memilih bagaimana dia nak balas terhadap setiap emosi. Kita sebagai contoh, kita ada emosional. Jadi kita perlu ajar kanak-kanak bila marah apa yang perlu kita buat. Sebagai contoh di sini, bila kita marah, kita suruhlah anak kita untuk bersabar, untuk istighfar, untuk dia duduk, untuk dia berwudu. Okey, yang ketiga, kita boleh mengenal pasti puncak emosi. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu membantu anak-anak untuk mengenal pasti emosi. Jadi kita perlu beritahu anak-anak emosi ni positif atau negatif. Dan seterusnya kita membantu mereka mengenal pasti puncak emosi tersebut. Dan antara seterusnya kita membantu mereka untuk mencari penyelesaian berdasarkan puncak tersebut. Dan yang keempat, meluangkan masa mendengar. Jadi ibu bapa ni perlu memberi peluang kepada kanak-kanak bercakap dan meluaskan perbualan mengenai apa yang mereka rasa. Jadi ibu bapa perlu memahami dan empati dalam setiap perbualan yang dilakukan. Yang seterusnya ialah mendorong interaksi komuniti. Jadi kita sebagai ibu bapa ni untuk membantu kanak-kanak dari segi emosi, kita perlu membawa kanak-kanak berinteraksi dengan komuniti. Dan tidak menghadapkan mereka untuk bermain dan berhubung dengan kawasan untuk nasihat. Jadi dari segi mendorong interaksi komuniti, macam-macam kita boleh buat. Kita boleh ajak anak-anak untuk macam di masjid, anak-anak di masjid dari segi kerohanian, ataupun kita pergi program-program sekadar lawan. Jadi kat sini anak-anak akan lebih terdedah dengan komuniti dan dari segi emosi mereka lebih tercover. Okey, yang terakhir adalah memberi sokongan. Jadi sokongan ini perlu diberikan semasa mereka di sekolah maupun di rumah. Jadi cara di sini, di rumah tu buatlah aktiviti kekeluargaan seperti community. Dan kat sini banyak aktiviti yang boleh dilakukan dan membantu mereka dari segi emosi. Baiklah, jadi itu saja daripada kami. Semoga semua dapat dengan sampai guys. InsyaAllah. Terima kasih.